Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama kembali mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sekali lagi melalui lagi hari-hari kehidupan kita yang semakin setiap hari dia akan berkurang sehari. Setiap hari bertambah, dia akan berkurang sehari. Dan semakin hampir kita kepada penghujung perjalanan pada tahap kita yang pertama ini. Pada tahap kita di dunia ini. Kerana itu, satu perkara yang kita nak fikirkan adalah apakah yang dapat kita isi dalam tempoh ini untuk kehidupan kita yang setiap hari kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, kan, bahawa perjalanan kita setiap hari adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan perjalanan ini tidak berhenti, kan? Dan insya-Allah mari kita jadikan perjalanan kita ini setiap hari perjalanan yang bersama-sama dengan satu teman yang rapat yang berada di sekeliling kita, di tepi kita setiap langkah perjalanan kita ini, iaitu Al-Quranul Karim, kan? Ini adalah gambaran kehidupan seorang Muslim yang disebut juga dalam hadis bahawa nanti apabila seorang Muslim ini dia masuk ke dalam dia meninggalkan dunia ini, kan? Dia masuk ke dalam kubur, kan? Dalam alam barzakh dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran ini sebagai temannya, kan? Akan datang berada di dekat dengan dia ketika mana dia berhadapan dengan kehidupan alam barzakh dia, kan? Kerana yang akan terus bersama-sama dengan seorang hamba, seorang Muslim ini adalah Al-Quran, kan? Sebagai teman. Kalaulah Al-Quran itu menjadi teman dia di dunia ini, maka dia akan juga menemani di hari yang tidak ada teman lain kecuali amalan-amalan seorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk melalui perjalanan ini dengan sebaik-baiknya, kan? Jadi alhamdulillah kita sekali lagi blok yang kedua yang kita telah mula bincang daripada surah Yasin ini. Sebenarnya dia berkait dengan apa yang kita bawa daripada blok yang pertama tu, kan.
Ini sebahagian daripada bentuk koheren kita dapat lihat daripada surah Yasin ini, kan. Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu supaya kita pegang atau kita dapat daripada blok yang perbincangan dalam blok yang kedua ini, kan? Bahawa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab surah Yasin ini dimulakan dengan Rasulullah SAW pertegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengutusannya membawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa Al-Quran Karim, kan? Wal Quranil Hakim, Quran yang penuh dengan segala kebijaksanaan di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala, kan, menjadi saksi bahawa Rasul adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa segala isi peringatan yang penting ini sebagai peringatan kepada kaum yang belum pernah diberi peringatan, kerana mereka tidak pernah diberi peringatan. Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan datang dalam berbagai bentuk, kan? Peringatan daripada Rasul, kan? Dan juga peringatan daripada bala ibtila, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada hamba, kan? Kadang-kadang mereka ini lalai, kan? Fahum ghafilun, mereka lalai dalam ayat 6 kerana mereka tidak diulangkan peringatan ini, kan? Bukan tidak ada kefahaman, kerana peringatan ini adalah mengingatkan apa yang telah ada dalam pemikiran mereka, kan? Jadi sebenarnya kita ada kefahaman ini, tapi apabila kita memisahkan diri daripada peringatan, kan, maka kita akan jadi seperti mana yang disebut dalam ayat 6 ni, menjadi lalai, kan? Kerana itu maka lalai. Lalai daripada apa? Lalai daripada perkara yang besar yang dibawa oleh Rasul ini. Setiap kali Rasul datang ni, mereka mengingatkan dalam surah Nuh kita telah baca, kan, bahawa peringatan itu adalah supaya mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala akan adanya hari pembalasan, dan juga supaya taat kepada Rasul, kan? Ini tiga perkara yang diperingatkan. Kalau tidak diperingatkan selalu, maka akan menjadi lalai manusia ni, kan? Ini juga akan berlaku kepada kita, kan? Kerana itu diperkukuhkan dengan kedatangan Rasul ini, kan? Peringatan yang dibawa oleh Rasul ini akan memberi kesan panjang, kan? Sebab diutus Rasul ini, kan, ada setengah-setengah kaum ini diutus sehinggalah beberapa ratus tahun kemudian barulah diutus Rasul lain pula, kan? Dan Rasul yang terakhir ini, Muhammad SAW, adalah pemberi peringatan yang peringatannya masih kekal dengan kita. Walaupun peribadinya tidak ada, tapi di sana ada kitabullah, wahyu yang di preserve ataupun dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perbezaan dengan umat-umat yang sebelumnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan Al-Quranul Karim ini? Kerana peranan Rasul ini boleh sebenarnya, kan, dia ada dua, kan? Rasul ini dia tinggalkan dua perkara, kan? Pertama, sunnah Rasul SAW. Itu satu perkara yang kita mungkin kita akan bincangkan pada sampai masanya lebih tepat, nanti lebih detail. Satu lagi adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim inilah isi yang pertama yang besar sekali yang ditinggalkan. Kerana itu Allah SWT menjaga peringatan ini, kan? Jadi peringatan ini, walaupun tidak ada pribadi Rasul itu sendiri, tubuh badan dia, manusianya, orangnya, tapi seolah-olah Rasul itu masih ada bersama-sama dengan kita di dalam sunnah baginda, kan? Dan juga Al-Quran. Jadi di mana kita nak mendapat peringatan seperti ini? Peringatan untuk sentiasa kembali kepada peringatan Rasul itu, kan? Iaitu daripada sentiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan sunnah, dan mentadabburkan, memikir-mikirkan, membaca, sentiasa mengulang-ulang peringatan. Sebab Al-Quran ini kalau kita baca daripada mula sampailah ke hujung Al-Quran ini, dia akan sentiasa berisi
bentuk peringatan kan. Dan inilah yang sedang juga dilakukan bila kita baca blok yang kedua ni kan, sebahagian daripada peringatan. Bila-bila masa pun kita akan kembali baca perkara ini, maka kita akan sebenarnya kembali kepada peringatan kan. Kalau tidak, kita akan lalai. Ini adalah perkara yang diperingatkan Allah Subhanahu Taala kan. Kemudian kita telah juga melalui ayat yang ke-7 sebelum kita masuk blok yang kedua ni, Allah Subhanahu Taala menjelaskan, ini satu isi besar yang kita jumpa dalam surah Yasin ini juga adalah satu hujah-hujah yang sebenarnya hujah-hujah ini siri hujah-hujah yang diketengahkan dalam surah Yasin ini, kita akan tengok bentuk-bentuk kan. Satu yang kita sedang baca sekarang ni, hujah dalam bentuk sejarah kan. Allah SWT membawa kembali peringatan itu, dibawa dalam bentuk hujah sejarah ni kan. Tapi hujah dan peringatan ini, hujah-hujah yang Allah ketengahkan ini, sebenarnya dia hanya berguna kepada orang-orang yang menyediakan diri mereka untuk menerima hujah ini. Bagaimana persediaan yang penting yang kita nak kena ada kan? So, mungkin nanti kita akan tanya, apa yang kita dapat? Sebenarnya rasa macam tak ada apa-apa. Tak dapat apa-apa bila kita bincang ayat ni, dia berlalu begitu saja kan. Perhatikan betul-betul kan, bahawa sebenarnya apa yang sedang Allah SWT ketengahkan adalah hujah-hujah kan? Dan hujah-hujah ini Allah SWT jelaskan bahawa dia hanya akan berkesan, memberi kesan kepada orang-orang yang menyediakan diri dia untuk menerima hujah ini kan? Apakah persediaan yang penting yang perlu manusia sediakan untuk menerima hujah ini kan? Sebab Allah SWT jelaskan dalam ayat ke-7 itu kan, peringatan ini adalah peringatan bahawa sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan terhadap kebanyakan manusia. Ini adalah sebahagian daripada peringatan itu amaran kan, pasti berlaku. Sebab itu Rasul ni datang ketika mana pasti akan berlaku, kepastian untuk berlakunya ketentuan Allah ni telah berada di amat hampir dengan manusia yang diberi peringatan ini kan. Jadi datang amaran daripada Rasul kan, bahawa akan berlaku dah, dan telah pasti berlaku. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kerana keadaan mereka masih tidak beriman. Kerana mereka ini adalah kumpulan yang menolak kan. Allah SWT jelaskan bagaimana keadaan orang yang menolak ini adalah dimulakan dengan menjelaskan keadaan orang yang menolak ini dulu kan, iaitu Allah pasang belenggu di leher mereka, di tangan mereka, dagu mereka kan, sehingga ke dagu. Maka kerana itu mereka tak dapat nak bergerakkan kepala mereka. Itu adalah gambaran orang-orang yang menahan diri dia daripada, ataupun membiarkan diri dia tidak mahu, bukan membiarkan, istilah yang lebih tepat adalah memilih keputusan diri dia untuk menentang wahyu ini. Kenapa mereka menentang? Kerana dia akan mencabar status quo atau kedudukan mereka. Orang-orang yang begini amat malang kerana mereka berada dalam kumpulan yang telah pun tertutup kan? Kerana mereka mula dengan menutup kemungkinan untuk mereka mendapat petunjuk daripada peringatan Rasul ini kan? Orang yang begini termasuklah peringatan Al-Quran hingga hari ini, walaupun Rasul tidak ada, dia tidak akan memberi kesan kepada diri dia kan? Jadi sama saja diberi peringatan kepada mereka tidak akan beriman kan? Ini juga yang diperingatkan di permulaan surah Al-Baqarah, seperti mana permulaan surah Yasin ini juga Allah SWT ingatkan benda yang sama. Banyak tempat kita akan jumpa lagi kan, orang-orang yang menutup diri mereka daripada peringatan ini, seolah-olahnya mereka angkat kan, asabi'ahum, letakkan jari-jari mereka ni dalam telinga mereka, dan dalam ayat lain disebut mereka ni buat bising kan, tak mau dengar kan, dan mereka mengambil keputusan untuk memastikan menentang wahyu ini daripada memainkan peranannya kan. Mereka ini adalah orang yang tidak bertakwa, yang tidak menyediakan persediaan takwa dalam diri dia untuk menerima
wahyu dan juga peringatan daripada Rasul ini. Jadi Allah kata yang hanya dapat menerima peringatan ini adalah dalam ayat 11 ialah orang yang mahu mengikuti peringatan ini. Pertama, kan, mereka mahu mengikuti peringatan ini. Kan? Sebab saya baca di dalam satu tulisan tentang literasi, membaca reading and comprehension, kajian ni buat tentang ni, disebut bahawa literasi ataupun buta celik huruf yang paling besar, celik yang paling besar terhadap teks bacaan ini bukan hanya celik boleh membaca ayat-ayat dan juga huruf-huruf dalam tulisan itu, tapi celik yang paling penting adalah menyedari nilai apa yang nak dibaca tu dulu, kan. Itu yang banyak manusia tidak dapat, kan. Pelajar-pelajar sekolah, dia tak rasa nilai, bila dia tak rasa nilai apa dia nak baca tu dalam untuk diri hidup dia, kan, maka dia tidak ada motivasi dan dia tidak akan menjadi sukar untuk dia memahami apa yang dia nak baca itu, kerana dia tidak akan bagi perhatian kepada apa yang dia baca itu. Begitu juga Al-Quran berulang kali mengingatkan nilai Al-Quran ini sebenarnya, kan. Kalau itu literasi yang pertama ataupun celik, kan, bila kita kata, kita selalunya membincangkan tentang buta huruf, kan, ataupun tak mampunya seorang itu membaca, kan. Tak mampunya dia membaca huruf-huruf yang berada dalam satu teks, kan. Maka diajar dia untuk membaca. Dia boleh membaca, tapi tidak juga dapat memahami apa yang dia baca, kan. Kalau kita pelajar-pelajar di sekolah, kerana dia tidak menyedari, itu literasi yang pertama sekali sebelum dia diajar membaca itu, dia kena mencelik dulu tentang nilai apa yang dia nak baca tu, kan. Itu adalah perkara yang paling besar sekali, kan. Jadi ini adalah yang disebut dalam ayat 11 ini, kan. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang yang mahu mengikuti peringatan ini. Orang yang mahu mengikuti peringatan ini kerana mereka menyedari apakah yang sedang diberi peringatan kepada mereka ini, kan. Apakah nilai Al-Quran ini sebenarnya? Tanzilul Al-Quran ini adalah Al-Quran adalah kitab yang hakim, kan. Kitab yang penuh kebijaksanaan dalam dia, yang menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, orang yang hendak mengikuti peringatan ini. Ini adalah barrier yang pertama yang kita nak kena pecahkan kepada sesiapa saja yang kita nak sampaikan Al-Quran ini, nak menjelaskan tentang nilai Al-Quran ini. Kalau tidak didekati Al-Quran ini, pasti mereka ini akan menjadi hancur kehidupan mereka, rosak kehidupan mereka. Itu adalah nilainya, kan. Ini adalah satu yang kritikal, kan. Kalau tidak merasai dan menyedari perkara itu, maka peringatan ini tidak dapat untuk berfungsi, beroperasi dalam kehidupan manusia, kan. Jadi peringatan ini, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan mereka yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah dalam keadaan ghaib, walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebab ini penyakit orang-orang yang masuk dalam kumpulan yang tidak dapat menerima peringatan ni, peringatan tidak berkesan kepada mereka, ialah mereka minta, kan, supaya, kan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ini apa yang dikatakan oleh Bani Israel dulu kepada Nabi Musa, kan. Wahai Nabi Musa, kami lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak boleh nak beriman kepada Allah ni sampai kami tengok Allah ni betul-betul dengan jahrah, kan, dengan nyata, kan. Rupanya, kan, sebenarnya tak perlu untuk kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan ini sebahagian daripada keperluan untuk beriman tu. Manusia boleh beriman tanpa melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dengan ini adalah sifat, kan. Selagi mana perkara ini tak boleh nak diterima oleh jiwa manusia, kan, maka dia tidak akan dapat manfaat daripada peringatan yang turun ini, kan. Tadi ayat yang saya baca tadi surah Al-Baqarah, kan, di awal surah Al-Baqarah, kan,
apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, kan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menimpakan kepada mereka fa akhazatuhum sa'iqah, satu teriakan, satu bunyi yang kuat sehingga matilah mereka semua, kan. Itu hukuman Allah SWT kepada mereka. Kemudian mereka dibangkitkan balik, kan. Itu dalam surah Al-Baqarah kita boleh baca kisah tu, kan. Tapi ini adalah dua perkara yang penting. Persediaan bila kita mula membaca ayat-ayat Allah SWT ini, maka kita kena letakkan diri kita dalam keadaan dengan dua keadaan ini dulu, kan. Dua persediaan yang penting ini untuk kita melalui perjalanan dengan Al-Quran ini, kan. Kalau tidak, kan, peringatan ini tidak akan ada kesannya kepada kita. Itu yang disebut ayat 11, kan. Dan Allah SWT seterusnya, bila kita menyediakan diri kita, Allah SWT akan menghidupkan orang, kan, hati kita untuk meneruskan, mampu untuk menerima petunjuk daripada Allah SWT. Okey, dalam konteks inilah maka kemudian barulah dimulakan blok yang kedua ni, kan. Sebab nak nampak, mungkin tak nampak di mana kita, apakah peranan penting perbincangan tentang sejarah, kan, supaya manusia mengambil pelajaran. Setiap kali kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang kita akan lalui dalam kehidupan kita ini, kan, maka pengajaran hujah-hujah sejarah ini akan selalu keluar dalam pemikiran kita, kita akan apply dalam kehidupan kita, kan. Bila kita melihat, setiap kali kita melihat peristiwa ini berulang kembali, apa yang berlaku dalam sejarah ini, maka kita tahu bahawa kepastian akan berlaku apa yang akan berlaku selepas itu. Seandainya seorang manusia itu dia melalui apa yang dilalui, yang kita tengok dalam sejarah yang kita baca daripada Al-Quran ini, kan, maka kita tahu dia akan sampai ke mana, kan, kalau dia terus menerus berada dalam keadaan yang dia sedang lalui itu. Ini adalah pengajaran penting ataupun iktibar penting, nilai penting yang kita dapat daripada melihat hujah-hujah sejarah dalam Al-Quran ini, kan. Supaya dia sentiasa menjadi dia mengajar kita, kan. Setiap kali kita jumpa, apabila ada orang yang bersikap seperti mana dalam sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran ini, maka kita tahu dah, kan, bahawa mereka akan sampai kepada apa yang akan sampai setelah dilalui oleh orang yang terdahulu. Ini apa yang nak ditekankan oleh Al-Quran bila dia menceritakan sejarah ni, kan. Sebab itu juga kepada diri kita dan juga orang sekeliling kita, sesiapa saja yang kita lihat sedang mengulangi sikap yang sama ini, maka memang dia akan sampai kepada keadaan yang sama, kan, yang disebut dalam ayat 7 ni, kan. Allah sebut laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah ni terhadap kebanyakan mereka, iaitu siapa yang mengulangi. Sebab itulah penting, inilah peranan yang sejarah, hujah-hujah sejarah ni dibawa balik dalam Al-Quran ni, kan, supaya manusia ini mengetahui, kan, bila sahaja mereka melihat perkara yang sama, kan, maka mereka telah mengetahui apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang sedang mengulangi kesilapan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Ini adalah framework ataupun kerangka kefahaman kita bagaimana kita mendapat manfaat daripada cerita-cerita sejarah, hujah-hujah sejarah yang diketengahkan oleh Al-Quran ini, kan. Jadi ini adalah sebelum bila kita memasuki, sebab blok ni blok yang panjang menceritakan tentang apa yang telah dilalui oleh orang yang terdahulu. Kalau kita tidak dapat pemikiran yang begitu, maka perbincangan tentang blok ni dia tidak akan memberi banyak manfaat kepada kita, kan. Jadi insya-Allah moga-moga kita kan akan mendapat manfaat yang terbaik daripada perbincangan kita ni, kan. Jadi Allah sebut wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Buatlah perumpamaan bagi mereka, buatlah misalan bagi mereka supaya mereka mengambil iktibar seperti yang saya katakan tadi, kan.
iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Kenapa Allah SWT suruh buat perumpamaan? Supaya Bani Ismail, orang Quraisy yang mana? Sebab kita kata ada 3 kumpulan manusia di Al-Quran itu kan. Pertama, ekstrim kanan. Kedua, ekstrim kiri yang menentang. Yang di tengah-tengah inilah aktsaran nas, kan? Ataupun selalu disebut ya ayuhan nas, aktsaran nas, kan? Kebanyakan manusia ini duduk di tengah-tengah tu, kan? Duduk di kumpulan yang teramai ini. Jadi Allah SWT suruh buat perumpamaan kepada mereka, kan? Kepada orang yang ada harapan lagi untuk menerima, kan? Jadi moga-moga kita jangan masuk dalam kumpulan ekstrim ke kiri, kan? Kalau kita masuk dalam kumpulan tu, tidak ada lagi manfaat. Allah kata sama saja bagi peringatan atau tak bagi peringatan, maka tak akan beriman juga, kan? Berada di kumpulan yang tengah-tengah ni, walaupun risikonya besar, tapi masih lagi ada harapan untuk menerima. Dan dengan rahmat Allah SWT, disebut dalam hadis-hadis juga dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, dengan izin Allah SWT, Allah SWT boleh memindahkan seorang daripada kumpulan yang tengah ni masuk kumpulan yang kanan itu di hari akhirat nanti, bila Allah mengetahui apa yang ada dalam hati dia, kan? Keikhlasan dia. Dan kenapa dia tak masuk lagi buat keputusan itu, mungkin kerana dia tak nampak, kan? Tapi kalau risiko besar dari kumpulan yang tengah ni, dia bila-bila masa dia akan masuk kumpulan yang kiri ni, kan? Bila dia semakin menutup mata dan juga telinga dia, kan? Makin lama sikap dia akan terikut dengan apa yang dicanangkan atau dipromosikan oleh kumpulan kiri ini. Ini adalah apa yang sedang kita baca ni, kan? Allah SWT suruh buat perumpamaan supaya orang-orang yang ada harapan ni jangan sampai mereka hilang harapan, kan? Jadi buatlah perumpamaan ini supaya mereka melihat, kan? Untuk penduduk, ketika mana kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kan? Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka mereka ni, utusan-utusan ni berkata, faqalu inna ilaikum mursalun. Kami ini sebenarnya adalah orang yang diutus kepada kamu, kan? Jadi ini khasnya ucapan ni akan datang daripada Rasul, kan? Bahawa mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan kepada kaum, kan? Supaya mereka dengar, kan? Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka, kan? Jadi semalam kita sebut, kan, ungkapan wa ma anzalar rahmanu min syai', kan? Mereka ni orang-orang yang kumpulan yang besar ni yang sedang diberi peringatan ni menjawab, kamu ni tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Allah yang Maha Pemurah, wa ma anzalar rahman min syai' in antum illa takdzibun, kan? Kamu ni tidak lain macam kami juga sebenarnya, dan Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman ini, sebab itu mereka menyebut Ar-Rahman itu kerana mereka tidak menolak tentang Allah Subhanahu Taala ni, tetapi yang mereka tolak adalah yang memberi peringatan ini dan juga apa yang datang daripada bersama-sama dengan yang memberi peringatan ini, kan? Itu adalah keadaan yang sedang kita baca ni sebenarnya, kan? Kerana itu mereka mencipta semua alasan ini, kamu ni pendusta belaka, kan? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para utusan ni menjawab, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu, kan? Ini khususnya Rasul, kan? 2 yang pertama tu Rasul, yang ketiga tu dia bukan Rasul, kan? Yang kita sebut ni, kan? Jadi ungkapan ataupun ucapan seperti ini datang daripada mulut Rasul ini yang mengatakan bahawa Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu. Kami tidak berdusta. Kami benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Taala. Dan kami mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Kerana ada komunikasi dengan Allah Subhanahu Taala, kerana itu kami sampaikan kepada kamu, kan? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan kewajipan kami sebenarnya hanyalah al-balaghul mubin, untuk menyampaikan perintah Allah dengan sejelas-jelasnya. Al-mubin ni, kan? Supaya tidak ada lagi kesamaran ataupun tidak ada lagi keadaan yang
tidak jelas bagi kamu. Itu peranan Rasul. Selepas daripada menyampaikan itu kepada kamu, kami tidak ada lagi apa-apa tanggungjawab kalau kamu tidak mau menerima ataupun kamu terima. Kalau terima, ada lagi tanggungjawab Rasul. Tapi kalau tidak mau menerima, setakat itulah tanggungjawab Rasul. Cuma Rasul ni dia selalu rasa tertekan kerana takut dia tidak menyampaikan sejelas-jelasnya. Sekarang itu tanggungjawab dia. Kalau kita baca dalam surah-surah sebelum surah Al-Mudaththir, surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah juga kan. Kan Allah SWT kata jangan cepat-cepat untuk ikut baca kan Al-Quran ni, kerana Rasul ini dia sentiasa menanti bila wahyu nak turun kan, kerana dia merasakan bahawa dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia dengan tepat. Yang tepat ini secukupnya, ini dah tanggungjawab dia kan, iaitu wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajipan Rasul ni hanya untuk menyampaikan dengan sejelasnya. Tapi terima tak terima itu bukan tanggungjawab Rasul lagi. Tapi andainya diterima kan, selepas itu ada lagi tanggungjawab Rasul yang kita baca dalam surah Abasa dulu kan, bahawa orang yang hendak mensucikan diri dia ni, maka tanggungjawab Rasul pula untuk membimbing dia kan. Itu adalah tanggungjawab selepas diterima. Tapi kalau tak terima, habis dekat situ saja kan. Kemudian mereka menjawab, qalu inna tatayyarna bikum. Ini yang kita berhenti semalam 17. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Kerana itu sesungguhnya kami, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih daripada kami. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang. Tatayyarna, pakaian tatyur ni, tatyur ataupun tatayyarna ni, kami telah bernasib malang, mendapat sial daripada kamu. Ini daripada perkataan at-tiyarah kan. At-tiyarah ni maksud dia burung kan. Kenapa mereka ucap begitu? Sebab masyarakat dulu, masyarakat Arab dulu ni terkenal kerana dia melepaskan burung untuk mendapatkan petunjuk sama ada satu keputusan untuk membawa sial ataupun tidak sebelum buat satu perkara kan. Disebut dalam hadis Bukhari Muslim kan, la adwa wala tiyarata wala safara wala hammata. Hadis Bukhari Muslim ini kan, yang kita belajar di sekolah menengah kan, tidak ada penyakit yang berjangkit, la adwa wala tiyarata, dan tidak ada kepercayaan tentang tiarah ini kan. Jadi tiarah ni dikaitkan dengan pandangan bahawa sesuatu itu berlaku kesialan kerana dengan ditengok daripada burung kan. Jadi digunakan perkataan ini, inna tatayyarna, kami telah mendapat kesialan bikum kerana kamu kan. Kenapa mereka kata begini? Kerana mereka menganggap bahawa kesialan ini datang daripada kemurkaan sembahan-sembahan mereka ni. Bila sembahan-sembahan mereka ni marah, maka sembahan-sembahan ini akan menimpakan perkara-perkara yang tak elok kepada mereka kan. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi besok kan. Perjalanan kita dalam blok yang kedua ni yang penuh dengan amat menarik ni kan. InsyaAllah kita akan jangan ke mana-mana. So kita akan sambung lagi. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.